Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. إن شاء الله اليوم سنواصل درسنا تحت موضوع جديد من قسم الحديث في الدرس الأول، يعني الموضوع النية في العبادة. الموضوع اليوم النية في العبادة. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian ilmu usuluddin kita, iaitu pada bahagian hadis, iaitu pada pelajaran yang pertama yang bertajuk niat di dalam ibadat. Okey. Di akhir perbincangan kita pada hari ini, maka ada beberapa perkara yang kita akan dapat. Yang pertama adalah kita dapat membaca hadis Nabi SAW ini secara bacaan yang betul, bacaan yang tepat dengan sebutan yang jelas dan betul. Itu yang pertama. Kita akan boleh baca hadis, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menyebut makna-makna perkataan dalam hadis tersebut, makna-makna yang terpilih. Dan yang ketiga, kita dapat mensyarahkan hadis secara umum. Dan yang keempat, kita tahu kenapakah hadis itu disebut oleh Nabi SAW. Dalam hadis kita panggil sebagai sebab urudul hadis. Kalau dalam ayat Al-Quran kita panggil sebagai sababun nuzul. Sababun nuzul merujuk kepada kenapakah ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Kalau hadis kita panggil sebagai sabab urudul hadis. Kenapakah hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW. Okey, ini yang keempat. Yang kelima, kita akan tahu mengenai tentang ahamiyatu an-niyat fil a'mal. Kita akan tahu mengenai tentang kepentingan niat di dalam amalan. Yang keenam, kita dapat mengetahui mengenai tentang perkara-perkara yang merosakkan niat. Tawdihul umuri allati tuaddi ila fasadi niyah, iaitu kita mengetahui, kita akan tahu apakah perkara yang merosakkan niat. Apakah perkara yang menyebabkan niat terbatal? Apakah perkara yang menyebabkan niat itu tak jadi apa-apa? Tidak mendapat pahala. Kenapa? Ada sebab dia. Okey, yang ketujuh, kita dapat mengambil faedah. Kita dapat mengambil pengajaran daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini. Dan yang ke-8, kita dapat menghafal hadis yang kita akan bacakan ini. Okey, baik. Yang pertama, qiraatul hadis qiraatan sahihan. Yang pertama adalah kita baca hadis dengan bacaan yang betul. Okey, kita baca secara semintas lalu dulu. Hadis an Amirul Mu'minina Abi Hafsin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okay, sekali lagi ya, kita baca sama-sama. An Amiril Mu'minin, baca. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar. Abi Hafsin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ikut sama-sama kita baca ya. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya
yusibuha awimra'atin 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 yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Okey, selesai, kita dah baca sama-sama. Okey, maksud hadis ini adalah daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar. Ni adalah nama orang lah. Amirul Mukminin adalah garan kepada Sayyidina Umar. Umar di sini adalah Umar Al-Khattab. Mesti pelajar-pelajar pernah dengarkan nama Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab ini adalah sahabat Nabi yang merupakan Khalifah Ar-Rashidin yang kedua. Okey, daripada Amirul Mukminin ni gelaran kepada Sayyidina Umar. Abi Hafsin adalah kunyah juga gelaran kepada Sayyidina Umar. Abi Hafsin Umara. Anna Rasul, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu telah bersabda. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu adalah dengan niat. Hanya saja segala amalan itu adalah dengan niat. Wa innama, dan hanya saja, likulli imri'in ma nawa, bagi setiap sesuatu itu apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka sesiapa yang dia berhijrah kepada Allah, maksudnya siapa-siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul dia, fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya itu memang kerana Allah dan kerana Rasul. Wa man kanat, dan siapa-siapa yang berhijrah pula lid dunya, kerana dunia, yusibuha, yang dia akan dapat, yang dia nak, aw imra'atin, ataupun kerana perempuan, yankihuha, yang dia nak kahwini, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia niatkan. Kalau dah hijrah kerana dunia, maka dia akan dapat dunia. Kalau dah hijrah kerana perempuan yang dia nak kahwin, maka dia akan dapat perempuan tersebut. Dan tapi kalau dah hijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat hijrah, iaitu dia akan mendapat keredaan Allah dan Rasul. Okey, ni bahagian pertama. Kita dah baca dah, kita dah tahu makna dah. Okey, yang kedua kita tengok kepada makna kalimat, makna perkataan dalam hadis tersebut. Hafsin ni adalah merupakan gelaran. Hafsin adalah gelaran kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Innama dalam bahasa Arab dia panggil sebagai huruful hasrin, iaitu huruf untuk mengkhususkan. Sebab tu dia maksudnya hanya saja. Innama adalah maksudnya hanya saja. Kerana apa? Kerana dia adalah huruf pengkhususan. Okey, yang ketiga, an-niyat. An-niyat adalah jamak. Jamak ni adalah plural kepada perkataan niyat. Niyat ini adalah singular. Singular dia adalah niyatun. Kalau plural dia adalah niyat. Beza dekat mana? Beza dekat ada alif kan. Kalau yang singular dia tidak ada alif lepas ya kan. Kalau yang plural dia lepas ya ada alif. Niyat. Apa maksud niyat? Iaitu dari segi bahasa al-qasdun, iaitu kita kosakkan tujuan. Al-qasdun maksudnya tujuan. Dari segi istilah pula, maksudnya adalah al-qasdu al-muqtarin bil fi'li. Kita kosak satu perkara, kita buat satu perkara, kita niatkan, kita bertujuan ketika mana kita lakukan. Macam kita nak ambil air sembahyang sebagai contoh, kita akan niat ketika mana kita membasuh muka. Bukan masa kita duduk berjalan tu kita niat siap dah. Tak, bukan macam tu, tidak. Tapi niat ketika mana kita melakukan perbuatan tersebut, tu kita panggil sebagai niat. Okey, imri'in, yang keempat, imri'in adalah insanun. Imri'in, seseorang. Seseorang maksudnya adalah manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, hijrah iaitu dari segi bahasa adalah tarkun, meninggalkan. Dari segi istilah pula adalah mufaraqah darul kufri ila darul islam khauful fitnah, iaitu berpisah ataupun berpindah daripada negara kufar, daripada negara orang bukan Islam, kita pergi kepada negara Islam. Macam kita sekarang, kita kena hijrah ke? Kita tak boleh berhijrah dah sebab negara kita negara Islam. Kalau orang yang bukan berada dalam negara Islam, maka dia kena berhijrah ke dalam negara Islam. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga,
Okey, yang ketiga syarah hadis secara umum, kita akan ringkaskan saja dan kita akan percepatkan, iaitu al-ikhlas maksud min ahammil maqsad al-maqasidil din, iaitu hadis secara umum ni nak cerita mengenai tentang keikhlasan kita kerana Allah. Kita hendaklah melakukan satu amalan itu kerana Allah. Nabi mengatakan dalam hadis itu, siapa-siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maksudnya niat dia ikhlas semata-mata kerana Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat pahala, dia akan mendapat redha Allah. Tapi kalau dia berhijrah semata-mata kerana untuk tujuan dunia selain daripada Allah dan Rasul, maka dia akan dapat perkara tersebut. Jadi hadis ini menekankan kepada kita mengenai tentang keikhlasan, tentang kita perlu ikhlas dalam berniat. Kita kena ikhlas dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, maka barulah kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini syarah hadis secara umum. Saya harap pelajar boleh faham. Okey, yang kita masuk seterusnya, sebab wurudul hadis. Kenapakah hadis ini Nabi sebut? Kenapa? Ada tujuan dia, ada sebab dia. Hadis ini disebutkan, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa hadis ketika mana Nabi sebutkan hadis ini, ketika masyarakat, ketika orang Islam pada waktu tersebut ditindas di Mekah Al-Mukarramah, maka Nabi arahkan mereka untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Okey, baik. Dalam ramai-ramai orang yang nak berhijrah itu, ada seorang lelaki yang telah bertunang dengan seorang perempuan. Nama perempuan tu Ummul Qais. Ni cerita dia. Ada seorang lelaki, dia bertunang dengan seorang perempuan. Perempuan tu nama Ummul Qais. Okey, baik. Bila perempuan itu bertunang dengan lelaki tersebut, maka perempuan tu tak mau kahwin dengan lelaki tu. Dia tak mau kahwin. Dia kata dekat lelaki tu, kalau nak kahwin boleh, tapi kena hijrah sekali dengan dia. Maka tunang dia, yang lelaki ni tadi, dia pun hijrahlah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dia berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul, tapi dia berhijrah kerana apa? Kerana nak kahwin dengan perempuan tu. Kerana dia nak kahwin dengan tunang dia. Ummul Qais tu nama tunang dia. Dia nak kahwin. Sebab itu Nabi kata, siapa-siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat pahala. Tapi siapa yang hijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan dia nak kahwin, maka dia akan dapat kahwinlah dengan perempuan tu. Adakah dia dapat pahala? Dia tak dapat pahala lah. Kerana apa? Kerana dah hijrah dan bukan kerana Allah dan Rasul. Faham sebab wurudul hadis? Kenapa hadis ini disebutkan oleh Nabi? Mudah saja. Okey. Yang ke seterusnya iaitu menyebutkan tentang kepentingan niat. Okey, apakah kepentingan niat dalam ibadat yang kita lakukan? Yang pertama, tamyizul ibadah minal adat. Kita, ketika mana kita niat, maka kita akan membezakan di antara ibadat dengan adat. Adat biasanya kalau kita makan, contohnya, kalau kita makan sahaja, makan, kita makan makan banyak sampai 3 pinggan kita makan, tapi kita tidak niat untuk Allah. Kalau kita makan, oh aku makan ni untuk kuat badan, sekali aku nak solat. Aku makan ni untuk apa? Mudah. Nanti untuk mudah aku belajar, untuk mudah untuk kita boleh belajar kan. Kalau kita tak makan, kita akan lapang nak belajar pun tak boleh, tapi kita niat, kita makan walaupun 3 pinggan, kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita tak niat, maka kita tak akan dapat pahala. Tu yang pertama, itu membezakan di antara ibadat dengan adat. Okey, yang kedua, tamyizul ibadah ba'daha min ba'd. Kita akan dapat membezakan, kalau kita niat, kita akan dapat membezakan di antara ibadat dengan ibadat yang lain. Macam mana contoh dia? Kita sembahyang sunat, kita sembahyang 2 rakaat subuh dengan dua solat sunat. Okey, kat sini ada beza. Walaupun perbuatannya sama, kan? Walaupun perbuatannya sama 2 rakaat, subuh pun 2 rakaat, tapi sembahyang sunat pun 2 rakaat. Tapi kita beza. Kenapa? Kerana niat. Kita sembahyang 2 rakaat tu subuh, kita niat subuh, maka kita akan dapat pahala subuh. Tapi kalau kita niat, kita tidak niat, kita hanya sembahyang saja 2 rakaat tanpa kita niat, maka kita hanya dapat pahala sunat saja. Kita dapat membezakan di antara satu ibadat dengan satu ibadat yang lain berdasarkan pada niat. Okey, kepentingan niat yang ketiga iaitu la yatarattabus thawab ala fa'alihi illa biniyatin. Suatu perkara itu kita tidak akan dapat pahala melainkan dengan kita niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, perkara-perkara yang dapat merosakkan niat. Antara perkara yang dapat merosakkan niat adalah, yang pertama adalah orang tu gila. Orang gila kan, orang gila dia tak akan boleh dapat pahala. Kenapa? Kerana dia bukan ahli niat. Orang yang ahli niat ini, orang yang sah niat dia hanyalah daripada kalangan orang yang berakal saja. Macam kita orang yang berakal, kalau kita niat maka akan dikira kita akan dapat pahala. Tapi kalau orang gila kan, sebab tu dia kata kat sini, wa fil hadis annahu la tasihul ibadah minal majnun. Ibadat yang dilakukan oleh orang gila tak akan dapat pahala kerana dia tidak berakal, dia tak tahu, dia bukan buat apa pun, dia tak tahu. Walaupun dia pergi sembahyang, dia sembahyang banyak ni, sembahyang tengah-tengah malam sampai 100 rakaat contoh kan, sampai 100 rakaat dia sembahyang, tapi dia rupa-rupanya gila. Adakah dapat pahala? Tak dapat pahala sebab dia bukan ahli niat. Tu yang pertama.
Yang kedua, orang yang bukan ahli niat ni adalah orang yang lupa. Orang yang lupa, orang bukan ahli niat juga. Nampak? Wal ghafil, saya ambil yang bawah ni, wal ghafilu la taklifu alaihi. Orang yang pelupa, dia bukan ahli niat juga. Kenapa? Kerana dia buat satu perkara bukan kerana dia tidak ada tujuan. Dia tidak ada tujuan. Okey. Yang terakhir, pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis yang kita bacakan pada hari ini, yang pertama, al-hasu alal ikhlas, iaitu menyarankan supaya kita ikhlas dalam melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita buat satu amalan mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita niat benda yang lain. Macam hari ini pun kita belajar usuluddin bahagian kita belajar hadis pada hari ini, kita kena niat. Aku belajar hari ini, aku tengok video YouTube. Aku tengok video YouTube, niat sekarang. Aku tengok video YouTube ini kerana Allah Ta'ala. Untuk faham ilmu agama, nak faham usuluddin. Kita niat, maka kita akan dapat pahala. Kalau kita tengok saja, duk tengok saja, satgi kalau, buat apa tak tengok ni? Satgi tak tengok, ustaz tanya, tak dapat pahala. Tapi kita tengok kerana Allah Ta'ala, niat untuk mencari ilmu, untuk faham tentang ilmu. Kita faham hari ini mengenai tentang niat. Sebab itu yang pertama adalah pengajaran hadis, iaitu menyarankan supaya kita ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam kita melakukan amal ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kullu amalin nafi', setiap amal yang bermanfaat, wal khairi, dan juga amal yang baik itu, yasbihu ibadah bin niat, akan menjadi ibadah kerana niat. Kalau setiap perbuatan yang baik itu akan menjadi ibadah kerana niat. Syaratnya mesti kita ikhlas kerana Allah. Dan yang terakhir, la tasihul ibadah minal kafir awil majnun, tak sah ibadah daripada orang yang kafir dan juga orang yang gila kerana mereka bukan ahli niat. Orang kafir walaupun dia rajin sedekah tapi dia bukan Islam, adakah dia dapat pahala? Tidak mendapat pahala. Kerana apa? Kerana dia bukan ahli niat. Okey, habis dah kita perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada masa akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Saya harap para pelajar dapat memahami perbincangan kita pada hari ini. Ma asaba min hasanatin famin Allah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.